Astagfirullah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Dimuliakan para jemaah muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita telah sampai ke pertengahan bulan Safar. Jadi alhamdulillah juga kita telah menyambut hari Hurri, iaitu hari kemerdekaan pada tanggal 31 hari bulan 8 yang lalu. Jadi insya-Allah semoga kita terus istiqamah dengan menambah amal dan menambahkan segala kebajikan dan amal soleh untuk kita mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala, sambil kita meningkatkan ketakwaan, meninggalkan segala larangan dan tegahan Allah Subhanahu Wa Taala. Alhamdulillah kita telah menghabiskan ataupun istilahnya khatam pada surah As-Sajdah. Jadi insya-Allah serba sedikitlah kita imbas kembali pada surah Al-Mulk, iaitu halaman 562, dan juga surah As-Sajdah, iaitu halaman 415. InsyaAllah kita mulakan dahulu dengan bacaan Ummul Kitab. Ila hadratin Sayyidina wa Habibina wa Syafi'ina Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ila jami'al muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat min ummati Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم نور بكتابك بصرنا واشرح به صدورنا واستعمل به بدننا وأطلق به لساننا وقو به جناحنا وأسرع به فهمنا وقو به عزمنا بحولك وقوتك فإنه لا حول ولا قوة إلا بك. اللهم ارحمنا بالقرآن. اللهم شفعنا بشفاعة القرآن والحمد لله رب العالمين. صلى الله ربنا على النور المبين أحمد المصطفى سيدي المرسلين. صلى الله ربنا على النور المبين أحمد المصطفى سيدي المرسلين. صلى الله ربنا على النور المبين أحمد المصطفى سيدي المرسلين. InsyaAllah tuan-tuan, kita lihat sedikit berkaitan surah Al-Mulk dan surah As-Sajdah sebelum kita masuk untuk kita tadabbur pada surah Yasin. Jadi yang pertama Allah Subhanahu Wa Taala menurunkan surah Al-Mulk ini, iaitu terletaknya pada susunan halaman yang kita panggil mushaf ataupun Rasam Uthman. Jadi susunan itu dia terletak pada awal juzuk yang ke-29. Jadi
rasminya halaman 562 lah. Jadi kalau tuan-tuan lihat kalimah yang kita bacakan dalam surah Al-Mulk itu dia terkandung dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang mana Allah Subhanahu wa taala menjanjikan pembaca ataupun orang yang mengamalkan surah Al-Mulk ini iaitu ataupun surah Tabarak, kita panggil surah Tabarakalladzi ataupun surah Al-Mulk. Sebab kadang-kadang ada yang sebut Al-Mulk, lamnya hilang, sebut Al-Mulk aja. Jadi boleh kita panggil awal surah itu sebagai nama surah. Contohnya surah yang kita biasa sebut surah Al-Ikhlas. Kan? Jadi kita pun kadang-kadang kalau kita tak teringat Al-Ikhlas tu apa mulanya, jadi kita pun panggil surah Qul Huwallah. Jadi surah Al-Mulk juga surah Tabarak. Baik, jadi 30 ayat ini yang pertamanya Allah SWT nak berikan satu keterangan yang jelas, kerana Al-Quran itu dia diturunkan bersamanya penjelas, Al-Bayan. Baik, jadi Al-Mulk itu bermakna pemilikan, satu bentuk kerajaan. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala ceritakan dalam ayat yang pertama sehingga ayat yang kelima dari Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Maha suci Allah, dialah yang menguasai segala kerajaan. Pada biyadihi, kalau kita baca biyadihi ni kalau dalam bahasa Arab maknanya pada tangan, maknanya genggaman, maknanya dalam kekuasaan Allah lah. Kemudian wa huwa ala kulli syai'in qadir, dia maha berkuasa atas setiap sesuatu, kerana Allah yang ciptakan segala yang ada di selain daripada Allah ialah makhluk, kan? Jadi yang diciptakan Allah SWT ni dia berkuasa untuk menentukan macam mana keadaannya dan sebagainya. Jadi ayat yang pertama, ayat yang kedua Allah SWT sambung pada alladzi diterangkan, iaitu khalaqal mauta. Dia bagi contoh. Contohnya Allah SWT dialah yang menciptakan kematian, al-mauta wal hayata. Cuba kita sebut tuan-tuan, al-mauta. Kalau kita sebut kematian, bahasa Arab dia maut. Kan kita doa dalam doa selamat, kan? Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din, kan? Kan ada di hujung itu qabla al-maut, kan? Keampunan sebelum mati, kan? Jadi al-maut itu membawa makna kematian. Kalau kita nak baca doa tidur pun tuan-tuan, kita baca Bismillahumma ahya wa amut. Jadi kalimah yang sama, amut, maut, mauta, yamut. Kemudian wal hayata, dan contoh yang seterusnya dia boleh mematikan. Allah SWT berhak untuk menjadikan sesuatu tu hidup, sama ada dia hidup terus atau dia mati dulu baru hidup, ataupun daripada dia hidup mati menjadi mati. Jadi itu semua atas kekuasaan Allah. Liyabluwakum. Jadi kalimah yang kita nak highlight pada ayat yang ada dalam surah Al-Mulk ini adalah ayat yang kedua ini. Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Betul-betul kita bacakan 1 2 liyabluwakum. Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Kalau dalam tajwid tuan-tuan, kita bacakan izhar pada yang pertamanya kalimah yang sukun lah, yang mati. Dua izhar syafawi, kum dengan ayyukum. Kemudian ahsanu. Bila kita sebutkan huruf halki ini, kita sebenarnya melatih untuk rongga kita ni berasa akan ada proses bersih ataupun kita mensucikan dia. Maknanya kita cleankan lah. Kalau tuan-tuan sebut kalimah yang pedas-pedas, contohnya kha, kalimah ha, kemudian jadi itu turutan yang Allah SWT susun dah cantik pada halkum kita. Ada tempat keluar huruf yang kita panggil makharij ataupun tempat-tempat keluar
huruf. Jadi tuan-tuan, huruf itu dia bukan sekadar huruf, tetapi dia ada fungsi. Yang kita tahu ada hak huruf, iaitu pada tempat keluar dan sifatnya. Baik, jadi kalimah liyabluwakum itu membawa erti ataupun bawa maksud siapakah ataupun untuk mengukur di antara kamu semua wahai makhluk Allah Subhanahu Wa Taala. Dalam Al-Quran ini ditujukan kepada semua makhluk, tetapi yang dikhususkannya adalah untuk yang berakal lah, terutamanya pada manusia dan golongan jin. Jadi Allah SWT berfirman pada makhluknya, iaitu untuk hidup ni dimatikan, kemudian dibangkitkan. Dalam keadaan kita belum hidup, kita hidup, lepas tu kita mati, lepas tu kita akan dibangkitkan semula pada hari Yaumul Ba'ats kan, pada mahsyar. Kemudian sebelum dia ditimbang amal dan sebagainya. Jadi itu semua adalah kayu ukurnya, liyabluwakum, untuk menyatakan ujiannya siapa yang lebih baik, ayyukum, di antara kamu semua ahsanu amala. Yang kita baca tadilah, ahsanu ini bermaksud yang terbaik. Kalau kita panggil hasan, maknanya baik. Kan? Husnul khuluq, yang baik akhlaknya. Tapi kalau yang paling baik, ahsanul khuluq ataupun ahsan. Jadi kalau nama orang Hasan tu maknanya baik. Lepas tu kita kena panggil nama tu dengan nama yang baik. Antara hak untuk sebagai seorang manusia, sebagai seorang anak, antaranya dia perlu diberi nama yang baik. Betul? Jadi kita panggil nama yang baik. Jadi bila kita panggil tu, otomatik kita doakan kebaikan untuk dia. Jadi Hasan antara nama yang baik, juga cucu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di ahsan bermakna dalam kalimah bahasa Arab jadi yang paling tinggi. Jadi yang paling tinggi, kalau contohnya ala di atas, paling tinggi a'la. Jadi itu dalam lughah lah. Baik, jadi yang disebut manusia yang terbaik ialah siapa tuan-tuan? Ittaqullah, yang bertakwa kepada Allah. Jadi dia ada amal dan dia ikhlas kerana Allah Subhanahu Wa Taala, untuk dia meningkatkan keyakinan dan membuktikan kehambaan dia kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, jadi kemudian Allah Subhanahu Wa Taala sebut wa huwal Azizul Ghafur, Allah Subhanahu Wa Taala yang Maha Perkasa lagi Maha Pengampun. Jadi dalam Al-Quran juga tuan-tuan, para jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, Allah Subhanahu Wa Taala menyusun pada kalimah-kalimahnya. Bukan maknanya Allah perlu susun satu-satu kan. Kita pun tak tahu, wallahu a'lam. Cuma yang disebutnya setiap penghujung ayat itu ada yang diletakkan, kalau dalam tajwid kita sebut mad arid ataupun mad iwaw. Tak ada dalam hadis tuan-tuan hukum tajwid ni. Nabi sebut ini bacalah dengan mad arid, tak ada. Tapi itu pedagogi ataupun teknik, kaedah untuk kita lebih khusus mengenal macam mana kaedah yang sebenar supaya tak lari dari hukum tajwid. Baik, jadi ada yang Allah SWT sebut dengan nama-nama Allah. Maknanya Allah SWT membanggakan ataupun menunjukkan kekuasaannya. Jadi sifat Allah SWT, dia sangat berhak untuk memuji dirinya sendiri. Kan? Kalau kita kena puji Allah, tasbih subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wal baqiyatus salihat khairun 'inda rabbika. Jadi di antara banyak-banyak amal, tasbih kepada Allah SWT itu antara yang paling Allah sukai. Baik. Jadi Allah SWT sebut nama-namanya. Ada berapa nama-nama Allah SWT yang disebut dalam Al-Quran tuan-tuan? Yang kita tahu ada 100 kan? Tapi 99 itulah tolak dengan kalimah Allah, dengan lafzul jalalah itu. Jadi kita baca dari As'aluka ya man huwallahu alladhi la ilaha illa, dari kalimah Ar-Rahmanur Rahim. Yang pertama Allah lah, Ar-Rahmanur Rahim. Kalau tuan-tuan perasan Ar-Rahmanur Rahim letak kat mana?
tak pada awal surah Al-Fatihah kan. Jadi kita baca Alhamdulillahirabbil alamin Ar-Rahmanir Rahim. Kalimah basmalah kita baca Bismillahirrahmanirrahim. Allah SWT nak nyatakan dan nak bagi tahu manusia itu sentiasa Allah SWT bersamanya setiap saat. Ada dalam satu ayat Quran Allah SWT sebut aku ini lebih dekat daripada denyutan nadi kamu. Jadi Allah SWT itu sangat dekat. Cuma kita akan dapat merasainya apabila kita bertakwa. Kalau kita dalam keadaan tak ada iman, tuan-tuan, Allah tunjuk kekuasaan depan kita pun kadang-kadang kita tak ingat kepadanya. Jadi Al-Quran ini Allah letakkan tanda-tanda kekuasaan Allah, sifat-sifatnya. Jadi semuanya supaya kita berfikir. Jadi Allah SWT nak kita ingat kepada Dia, bukan saja ingat, tetapi nak supaya kita belajar bagaimana nak perbaiki amal kita tadi. Iaitu Allah SWT sebut ayyukum ahsanu amala. Jadi dalam kaitannya antara membaca surah-surah dalam Al-Quran ni, kita perlu perbaiki tajwid lah. Itu yang sedikit. Tapi yang lebih banyaknya adalah untuk kita meletakkan ke mana pembacaan Quran kita akan pergi untuk sehingga contohnya 1 tahun. Contohnya kita ada berapa ramai ahli keluarga. Jadi Al-Quran ini menjadi apa untuk keluarga kita. Jadi penanda arasnya supaya kita membacanya dengan baik, kemudian menerapkan dalam kehidupan kita. Jadi Allah SWT sebut juga dalam ayat yang ketiga, Allazi khalaqa sab'a samawat. Allah bagi contoh, Allah ciptakan 7 langit. Lapisan langit tu, tuan-tuan, dikaji berabad lamanya, tapi tak pernah jumpa berapa lapis langit tu. Yang tepatlah banyak teori kan. Dan langit tu pun istilahnya tak diketahui kan, seberapa jauh antara jarak langit dan langit. Tapi disebut dalam Al-Quran dan diterangkan dalam hadis. Beberapa riwayat yang disebut di dalam riwayat Sahih Muslim, Bukhari dan sebagainya. Jadi yang kita ketahui hanyalah bumi dan juga sekeliling bumi. Jadi yang kita tak tahu, yang kita sebut alimul ghaib. Jadi orang-orang yang beriman kepada Allah SWT, allazi yu'minuna bil ghaib. Orang yang beriman itu dia mempercayai dan dia beriman, yakin kepada Allah akan perkara yang tidak nampak, tapi telah dinyatakan Allah SWT dalam Al-Quran. Jadi khalaqa sab'a samawat tibaqa. Apa tibaqa, tuan-tuan? 7 lapis. Baik, jadi antara tanda-tanda kasih sayang Allah SWT, Allah nak suruh kita lihat ma tara tu, maka lihatlah fi khalqir rahman, pada ciptaan Tuhanmu yang Maha Pemurah, yang sangat-sangat menjadikan sesuatu itu kebaikan pada manusia itu berlaku. Ciptaan Allah SWT mesti ada fungsi. Maknanya kalau dia jadi tak elok pun ada juga hikmah, mesti ada fungsi. Baik, jadi kemudian ma tara fi khalqir rahman min tafawut. Jadi Allah SWT dalam pada Allah nyatakan, Allah cabar juga. Lihatlah apa yang telah aku cipta, keseimbangan pada bumi yang Allah SWT ada cipta ni. Adakah sesuatu yang cacat dari sudut pandangan kita, dari sudut kajian manusia, dia menjadi satu kekurangan. Contohnya kita tengok, tuan-tuan, angin hari ni bertiup, sebulan kemudian tak bertiup. Kan hari-hari angin bertiup, cuma beza suhu je kan. Bezanya kalau angin tu kuat, kita tak boleh nak meniaga kan. Mungkin kita kena berhati-hati lebih kan. Contohnya angin monsun kan, angin yang bawa kesejukan, yang kita tahu pada akhir zaman nanti akan Allah SWT akan matikan orang-orang beriman dengan angin, tiupan angin yang sejuk, sehingga mematikan orang-orang yang beriman.
Baik, jadi itu antara tanda-tanda yang membuatkan manusia ini sepatutnya kita melihat kekuasaan Allah supaya kita lebih yakin, supaya kita lebih bersemangat dan berazam untuk meningkatkan ketakwaan kepada Allah dengan cara menambahkan amal dan memperbaiki amal kita ini. Banyak amal, kata orang tua tu apa tuan-tuan? Biar sikit tapi berterusan kan. Tapi orang-orang muda ni banyak yang dipelajarinya, tapi nak berterusan tu susah. Jadi keseimbangan tu perlu ada. Maknanya yang sikit diteruskan disambil memperbaiki supaya bertambah baik kualiti amal kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi surah Al-Mulk ini kalau kita tengok dia ada lebih kurang 4 tema yang paling besar, iaitu Allah SWT nak suruh manusia ini baca Quran. Dalam surah Al-Mulk Allah SWT sebut ayat yang pertama hingga yang kelima, sehingga walaqad zayyana as-sama. Semua itu adalah tanda manusia kalau dia melihat apa yang dilihat, dia fikir dan dia pelajari, dia tadabbur dan dia lihat semula apa fungsi dia diciptakan, apa keberkatan dalam hidup yang akan dia dapat apabila dia usahakan apa yang Allah SWT dah sediakan dalam hidup. Baik, kemudian yang kedua, tema yang paling besar dalam surah Al-Mulk ni, ayat yang ke-6, iaitu pada walil ladzina kafaru. Tadi ayat yang kelima tadi tu dia dalam satu tema lah, iaitu ciptaan-ciptaan Allah SWT. Bagi contoh supaya kita lihat bagaimanakah kita gunakan dan kita lihat untuk kita tambah baik diri kita, akan keberkatan hidup kita ni kita boleh ukur. Kalau semakin berkat, adalah tanda-tanda yang bahawa kita lebih melihat, lebih banyak kita lihat kebaikan daripada keburukannya. Maknanya sesuatu yang berlaku tu kita nampak banyak hikmah lah. Ada hikmah Allah jadikan macam ni dan sebagainya. Jadi tajuk ataupun maudhu' yang paling besar yang kedua, iaitu ayat yang ke-6 ya tuan-tuan. Walil ladzina kafaru bi rabbihim adzabu jahannam wa bi'sal masir. Iaitu Allah SWT ceritakan tentang azab pula, iaitu walil ladzi, dan orang-orang ataupun untuk mereka. Kalau dalam bahasa Arab tuan-tuan, alladzi tu dia menerangkan sesuatu yang, contoh di sini lilladzina kafaru, untuk mereka yang orang-orang yang kafir, yang tidak beriman, yang tidak mahu untuk mengikut ajaran dan petunjuk Allah Subhanahu Wa Taala ini yang dibawa oleh nabi-nabi Allah. Bi rabbihim, jadi Allah sediakan bagi Tuhan mereka. Maknanya mereka itu sebenarnya Allah lah Tuhannya, tapi mereka tidak beriman kepada Allah. Jadi mereka ni disediakan azab yang pedih, iaitu kalau kita tengok neraka ada berapa tingkat tuan-tuan? Bukan tingkat lah, dia ke bawah, dipanggil darkar. Jadi 7 tingkat ke bawah tu, antaranya yang kita sebut neraka Jahannam. Wa bi'sal masir, dan ia adalah tempat yang seburuk-buruk tempat. Kemudian ayat yang ke-6 hingga 14 ini temanya adalah bagaimana Allah SWT ceritakan tempat bagi orang yang tidak beriman kepada Allah SWT, yang kita boleh panggil dalam surah Al-Fatihah siratal ladzina an'amta 'alaihim. Itu yang kita minta. Yang kita tak minta ghairil maghdub bi 'alaihim waladdallin. Maghdub tu yang dimurkai. Kemudian waladdallin yang sesat. Yang sesatlah tempat orang yang disebut dalam ayat ke-6 ini, orang yang Allah SWT sebut diletakkan dalam neraka Allah bagi orang-orang yang buruk-buruk tempat, iaitu neraka Jahannam bagi orang yang tidak mengikut petunjuk Allah. Itu contohnya lah. Kemudian idza ulqu fiha sami'u laha, apabila mereka dilemparkan, Allah SWT firman cerita tentang bagaimana mereka keadaannya dilempar dalam keadaan mereka tidak beriman, itu diazab. Bagaimana suara-suara mereka yang mengerikan. Sami'u, mereka mendengar, laha syahiqa, syahiqa wa hiya tafur, mengerikan tuan-tuan.
Jadi wahia tafur, dalam keadaan api neraka itu membara-bara, kan. Kalau kita tengok api kat rumah pun, kita tengok sikit je pun kita dah rasa, kan, rasa risau, takut berlaku kebakaran dan sebagainya. Jadi api neraka ni tuan-tuan, api yang azab yang sangat pedih. Ini Allah SWT ceritakan daripada ayat yang ke-6 sehingga ayat yang ke-14. Jadi ayat yang ke-14 membawa ayat yang ke-11 lah. Muka surat yang ke-563. Wa asirru qawlakum aw jaharu bi innahu alimun bi dhatis sudur. Rahsiakanlah perkataanmu atau nyatakan sahaja. Ini saya bagi makna je lah, tuan-tuan. Dia maha mengetahui segala apa yang ada dalam as-sudur. Apa sudur, tuan-tuan? Dalam dada kita. Sudur, al-ilmu fis sudur, laisa fis sutur. Itu kalimah bahasa Arab. Kata-kata hukama, ilmu itu di dalam dada, bukan di buku. Tapi memang ilmu tu kena pakai buku. Cuma dalam dada tu maknanya tengok buku, faham tak? Itu maksud dalam dada lah. Kalau dalam dada semua nak dihafal, nak dibuat tu, belum tentu lagi, betul? Jadi kena seiring. Lagi banyak kita hafal, lagi banyak kita amal. Ataupun lagi banyak kita belajar, lagi banyak kita ulang kaji, kita amalkan, perbaiki. Ayat yang ke-14 tadi yang akhir dalam tajuk ini, iaitu Allah SWT menyediakan azab bagi orang-orang yang digolongkannya sesat. Ala ya'lamu man khalaqa. Allah tanya, apakah patut Allah ciptakan itu? Kamu tidak mengetahuinya. Sedangkan dia ala ya'lamu man khalaqa wa huwal latif. Sedangkan dia maha halus. Latif, tuan-tuan, orang nama Latif, tuan-tuan, maknanya yang lembut, yang halus, kan? Jadi Allah SWT sifatnya, antara nama-nama Allah, Al-Latif, kemudian Al-Khabir. Tadi As-Sudur tu bukan, tuan-tuan. As-Sudur tu isim, bagi menyatakan bahawa yang ada dalam hati manusia, sadrun, dada, kan? Washrah bihi sadri, dada. Dalam surah Asy-Syarh apa? Alam nashrah laka sadrak. Sadrun. Raka itu, kaf itu dhamir. Baik, jadi ada yang dalam Al-Quran ni kalimah yang sempurna, yang membentuk isim, yakni kata nama yang ada khusus. Ada yang untuk menyatakan bahawa Allah SWT yang mempunyai kalimah itu merujuk kepada Allah. Ismu azam. Kalau lafzul jalalah memanglah itu nama Allah. Kemudian asma Allah yang lain, contohnya tadi Al-Latif, kemudian Al-Khabir. Tuan-tuan kalau dalam doa ataupun dalam keadaan resah, kalau dalam keadaan tengah marah, mungkin boleh gunakan dalam zikrullah. Antaranya kita boleh lazimkan. Dalam hadis pun ada disebutkan beberapa penggunaan untuk apabila kita mengamalkan sebahagian daripada asma Allah ini, maknanya kita jadikan amalan. Ya Bari, Ya Razzaq, maknanya dengan makna daripada asma Allah tu, kita akan dipermudahkan. Allah SWT akan berikan jalan untuk kita dapat. Kalau kita resah, jadi tenang. Kalau kita rasa nak marah, kita jadi kurang marah. Antara selainnya kita duduklah, kan. Kalau marah, kita daripada berdiri kena duduk. Kalau nak marah lagi, baring. Itu yang diajarkan oleh Nabi SAW. Jadi kalimah Allah SWT, kalimah yang Allah SWT sebut dalam Al-Quran ni, semuanya ada fungsinya. Baik, kemudian ayat yang ke-15 ni Allah SWT terangkan pada kalimah yang disebut sebagai huwallazi, menerangkan huwallazi. Huwa ni bermula dengan asma'ud dhamair. Yang pertama huwa. Kalau perempuan kita panggil hiya. Maknanya huwa ini dia menerangkan dialah. Siapa? Allah Subhanahu wa taala. Allazi ja'ala lakumul ardh, iaitu yang telah menciptakan bumi. Itu betul kita baca wallazi 1 2 3.
Huwallazi ja'ala lakumul arda dhalula. Apa maknanya? Dialah Allah SWT yang menjadikan bumi untuk kamu mudah berjalan di atasnya. Atau kita sebut, kita menjelajahilah, menerokai bumi ni tuan-tuan. Ada yang permukaannya tinggi, kan? Ada yang permukaannya dalam keadaan landai, sesuai untuk buat rumah dan sebagainya. Jadi Al-Quran bukanlah semuanya letak dalam tu ilmu dunia, tetapi rencahnya. Ini nak sebut fungsi Quran ini supaya kita tak jauh daripada apa yang sebut sebagai maqasid syar'iyah itu. Dia rujukan utamanya adalah Quran. Jadi Quran ini benda yang sabit, maknanya cerita dari dulu, kisah-kisah tentang akidah dan sebagainya. Jadi contoh-contohnya pesanan dan nasihat yang Allah SWT ajarkan oleh kaum terdahulu, ataupun keadaan sesuatu itu Allah nak terangkan strukturnya. Contohnya bumi tadi Allah SWT sebut ada sab'an tibaqa, ada 7 lapis. Langit itu ada 7 lapisan. Kemudian bumi dihamparkan, tuan-tuan, supaya kita apa? Mudah untuk berjalan, kita hidup di atasnya. Famshu fi manakibiha wa kulu mir rizqih. Jadi yang dimaksudkan sebagai famshu, tamshi, berjalan, menjelajah, ataupun kita pergi ke sana sini, segala penjurunya manakib. Manakib ini satu sudut lah, di mana-mana sudut pun. Sudutnya di mana-mana di bumi itu. Wa kulu mir rizqi. Allah SWT sebut, carilah pergi mana-mana. Wa kulu, dan makanlah kamu daripada rezeki yang telah aku bagi kepada kamu. Itu maksud kulu. Kalimah kulu ni asalnya kul, akala, makan. Jadi kita nak makan, Allah SWT sebut, carilah dekat mana-mana pelusuk yang ada dalam dunia ni yang aku dah ciptakan, sumber rezeki kepada kamu. Baik, jadi kemudian wa ilaihin nusyur, pun kita baca juga tuan-tuan, kan? Nak tidur ke bangun tidur? Alhamdulillahillazi hayana ba'da ma amatana wa ilaihin nusyur. Bangun tidur, kan? Kita baca. Itu dalam sabdaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis. Doa tidur disebut. Panjang lagi, tapi antara yang boleh kita amal secara istiqamah yang pendek, kita ambil bismillah, doa-doa dengan a'udzubillah, kemudian doa yang pendek-pendek. Ayat yang ke-15 hingga 22, Allah SWT suruh kita renung kekuasaan-kekuasaan yang Allah ciptakan ini, betapa besarnya nikmat yang Allah SWT dah turunkan kepada kita. Ada masa nanti kita tengok sedikit-sedikit yang lebih terperinci. Kemudian tajuk yang akhir, ayat ke-23. Tadi yang pertama, keberkatan dalam hidup. Allah SWT ceritakan bagaimana fungsi dan tujuan manusia itu diciptakan, dan bumi dan sebagainya lah, makhluk Allah SWT yang lain, supaya kita mencari keberkatan hidup. Yang kedua tadi, Allah SWT ceritakan tentang bagaimana Allah sediakan orang yang sesat dan tidak mahu beriman kepada Allah, iaitu azab, siksa yang sangat pedih. Yang ketiga, Allah SWT suruh renungkan apa yang Allah ciptakan sebagai tanda kita orang yang beriman, kita berfikir. Afala tatafakkarun, afala tatadhakkarun. Kita ingat dan kita fikir. Kemudian ayat yang ke-21 itu yang menutup pada tajuk supaya kita ini renung kepada kekuasaan Allah. Amman hadzal ladzi, atau siapakah yang dapat memberimu? Allah tanya, siapa lagi yang dapat memberimu rezeki? In amsaka rizqah. Cuba kita baca sikit, tuan-tuan. Ayat yang ke-21, 1, 2, 3.
amman hadzal ladzi yarzuqukum in amsaka rizqah. Ni ada kalimah yarzuqukum ni kan, qaf dengan kaf. Apa maknanya tuan-tuan? Atau hadza, siapakah yang atau siapakah yang dapat memberimu rezeki? Maknanya Allah suruh kita fikir, siapa lagi yang boleh bagi rezeki? Memang kita boleh pergi cari rezeki, tetapi keberkatan itu nak dimaksudkan yang sebagai rezeki yang berkat, yang halal, yang lagi yang dituntut, yang suci daripada maksiat dan sebagainya, dari sumber yang tidak baik. In amsaka rizqah. Jadi kalau Allah tahan, ni yang kita sebut tuan-tuan, kalau dah nasi sampai kat mulut pun, kalau bukan rezeki dia tak masuk mulut. In amsaka rizqah. Kalau Allah tahan, siapa lagi yang boleh bagi? Rezeki itu Allah SWT akan beri pada orang yang berusaha. Contoh, memang dah rezeki dia, jadi dia buat sikit aja pun dapat. Tapi kalau bukan rezeki dia, dia buat macam mana pun mungkin dapat tapi tak seberapa. Itu antara yang disebut sebagai rezeki. Tanda-tandanya lah, balajju fi utuwi wa nufur. Dalam tajwid tuan-tuan, ada yang kadang-kadang saya dengar, kita lah kadang-kadang baca, kadang tersilap baca utu jadi utu, jadi ta. Kalimah utuwi huruf ta, balajju fi utuwi wa nufur. Tuan-tuan kita baca 1, 2, 3. Balajju fi utuwi wa nufur. Itu satu lagi, utuwi, ada idgham ma'al ghunnah. Kejap lagi kita akan tengok satu ayat ataupun permulaan pada surah Yasin, iaitu terkandung kalimah yang ada yang kita baca sebagai huruf, kan, huruf ya, huruf sin. Kenapa kita tak masukkan sebagaimana kita baca alif lam mim? Kita akan tengok. Tapi kalau ni dia masuk idgham, kita panggil idgham tanwin bertemu waw ma'al ghunnah, utuwi wa nufur. Atau siapakah tadi yang kita baca yang akan beri rezeki kita? Siapa lagi yang akan beri rezeki? Jika Allah SWT tidak beri rezeki, maknanya Allah tahan rezeki kita. Balajju, bahkan mereka terus menerus dalam kesombongan. Jadi Allah SWT nak suruh kita lihat, sebagaimana orang yang Allah SWT dah beri rezeki, dia mungkin dalam keadaan dia dah naik di atas, tapi dia tidak ingat kepada Allah, maknanya dia tidak bersedekah, dia tidak menunaikan hak rezeki yang dia dapat tu, ada rezeki orang lain kan. Jadi itu kemungkinan menjadi sesuatu yang mengurangi keberkatan dalam rezekinya. So yang Allah SWT sebut, bahkan mereka terus menerus dalam kesombongan. Maknanya mereka ni dah dapat rezeki, dia lagi sombong dengan Allah. Bukan sombong tu maknanya dengan manusia sahaja, tapi dia lagi banyak tinggal solat. Kadang-kadang kita kena ingat juga tuan-tuan, dalam rezeki kita ada keberkatannya. Maknanya infakkan rezeki di tempat yang betul. Kemudian kita kena jaga juga hubungan dengan Allah SWT, solatnya, Qurannya, doa dengan Allah SWT, minta supaya Allah SWT betul lah niatnya itu untuk mencari rezeki supaya tidak dipalingkan. Allahumma thabbit qulubana, tetapkan hati. Itu jadi tajuk yang ketiga, iaitu renungi kekuasaan Allah, sehingga ayat yang ke-22, ayat 15 sampai 22. Kemudian ayat yang ke-23 tuan-tuan, qul huwallazi ansha'akum. Jadi ayat yang ke-23 ni Allah SWT firman, dialah yang menciptakan kamu, yang telah menjadikan kamu, apa dia? Dengan pendengaran, waja'ala, dan menciptakan dalam kalangan kamu itu as-sam'a wal absar, iaitu pendengaran dan penglihatan. Untuk apa tuan-tuan? Wal afidah, dan juga hati.
Ataupun kita panggil tempat jatuh sesuatu tu mulanya dalam hati. Kita tengok dengan mata kadang-kadang tak berkenan kan. Dia berkenan tu sebab hati kita jatuh dekat hati kita, baru kita suka. Contoh makanan kita nak tengok kan, kita suka tak suka hati kita lah. Nak makan tak nak makan kan. Tapi kalau lapar tuan-tuan, tak ada dalam hati pun makan kan. Contoh. Jadi tempat Allah SWT ciptakan iaitu pendengaran, kemudian pandangan dan hati. Tiga ni tuan-tuan adalah yang kita sebut sebagai panca indera. Betul? Ada lagi lah kudrat yang lain. Qalilan ma tashkurun. Tapi Allah SWT sebut banyak di kalangan manusia ni sedikit sangat bersyukurnya kepada aku, kata Allah SWT. Sebab apa Allah SWT sebut begitu? Kerana dia dah tahu dah manusia ni sangat dia kaki kepada kaki lalai. Termasuk yang cakap ni tuan-tuan, kita selalu lalai dari mengingati Allah. Antara kenapa kita disyariatkan masuk tandas, keluar tandas kita baca doa. Kenapa tuan-tuan? Kerana dalam tandas kita tak boleh mengingat Allah. Jangan terbalik pula, dalam tandas pula ingat Allah. Jadi sebab itu keluar kita baca ghufranak. Kita minta ampun. Kenapa nak minta ampun? Sebab dalam tandas tadi kita tak boleh nak ingat Allah, sebab tempat kotor. Ataupun kita nak masuk, kita baca dulu perlindungannya, minta dengan Allah. Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Ini daripada jin ataupun syaitan yang betina dan syaitan jantan. Itu contohlah yang Allah SWT sebut. Orang-orang kafir ni ayat yang akhir 23 sehingga 30 ni Allah nak cerita tentang orang kafir. Mereka ini sering mempersoalkan tentang keadaan hari akhirat, hari kiamat. Qul huwallazi dzara'akum fil ardi wa ilaihi tuhsyarun. Katakanlah dia yang menjadikan kamu yang berkembang di bumi, dzara'akum fil ard, yang membiak ataupun ada keturunan di bumi, muka bumi Allah, dan kepadanya kamu dikumpulkan. Ini bukti-bukti yang Allah dah beri kepada manusia, baik yang beriman kepada Allah dan juga yang tidak beriman. Kita doa supaya yang tak beriman moga-moga diberikan hidayah kan. Jadi yang kita ni doa supaya ditetapkan iman dalam kebaikan, terus berazam untuk menambah amal dan memperbaiki amal. Baik, itu antara tajuk yang besarlah dalam surah Al-Mulk. Kita akan baca selalu selepas Isya. Kalau di rumah tuan-tuan, banyaknya baca lepas maghrib. Tapi kalau di masjid lepas Isya, okeylah kan. Lepas maghrib boleh, lepas Isya boleh. Janji sebelum tidur, dua surah ni yang Nabi SAW amalkan, tak pernah tinggal, iaitu surah Tabarak dan surah Alif Lam Mim, Tanzilul Kitabi la raiba fi min Rabbil Alamin. Baik, kemudian surah Yasin, kita nak tengok sedikit awal ayat surah Yasin, halaman 444 tu yang nak habis. 440 juzuk berapa tuan-tuan? Juzuk 22. Surah Yasin ni tuan-tuan, kita pernah baca pada tahun sebelum Covid dulu itu kita tengok pada bacaan taghannah, bacaan bertaranum lah. Tapi kali ni kita nak singkap tentang tajwid dan bagaimana kaitannya dengan kehidupan kita. Baik, jadi surah Yasin dia ada sebahagian awal pada juzuk 22, kemudian halaman yang ketiga juzuk 23, awal juzuk 23. Kita baca pada awal ni tuan-tuan, 1, 2, 3, kita nak tengok tajwid. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin wal Qur'anil Hakim. Innaka laminal mursalin ala siratim mustaqim. Baik,
Sadaqallahul azim. Permulaan awal surah Yasin ni dimulakan dengan apa dia? Yang kita sebut sebagai huruf bagi kalimah yang mengandungi hukum tajwid, mad lazim. Kita dalam kategori bukan mad asli, dia letaknya dalam mad far'i. Baik, jadi mad lazim tuan-tuan, dia ada dua pecahan. Satu pada kalimah ataupun kita panggil kalimi, satu lagi pada huruf harfi. Yang memeningkan kita tuan-tuan sebab dia ada dua lagi dalam ni, iaitu kalimi, kalimah itu membentuk pula dia ada yang disebut sebagai mad lazim kalimi harfi. Satu kalimi yang mukhaffaf, yang ringan, satu lagi yang muthaqqal. Baik, jadi kita nak tengok satu je, iaitu kalau bagi mad lazim harfi, iaitu mad yang dibaca panjang. Harfi yakni lazim bermakna sesuatu yang asalnya itu dia tidak berubah, dia memang dibaca begitu. Atau makna yang disebut sebagai memang ulama qurra baca pun macam tu, dia tak berubah, kebiasaannya lazim. Jadi kalimah yang disebut Yasin, dia ada 3 atau 4 bahagian. Yang pertamanya harfi pada satu huruf. Contohnya pada surah apa tuan-tuan? Surah Al-Qalam, Nun, itu satu huruf. Kalau 2 huruf, inilah contohnya Yasin. Atau surah lain Hamim, itu 2 huruf. Kalau 3 huruf tuan-tuan, Alif Lam Mim, itu kita panggil harfi lah. Tapi kita tak tahu lagi muthaqqal ke mukhaffaf. Dia ada beza. Jadi kalau 4 huruf, contohnya kaf, kaf ha ya ain sad tu, kaf ha ya ain sad tu 5. 4 kat mana tuan-tuan? 4 huruf. Contohnya alif lam mim ra, alif lam mim ra, ataupun alif lam mim sad. Itu 4 huruf. Kalau 5 huruf, kaf ya ain sad, itu mad lazim harfi. Baik, kita nak tahu Yasin ni bacaan apa tuan-tuan? Yang pertamanya ya, kita baca 2 harakat. Ya, 2 harakat. Kiraannya 1 alif. Cuba tuan-tuan. Ya, 1, 2, 3. Ya, 2 harakat saja. Kemudian sin. Cuba kita ulang dari ya, 2 harakat. Sin kita baca 6 harakat. Kita baca harakat lazim. Yang mad lazimnya pada bacaan sin iaitu 6 harakat. 1, 2, 3. Yasin. Baik, jadi nama bagi mad ini, ya itu kita panggil mad asli, iaitu kita baca 2 harakat. Huruf sin kita sebut sebagai mad lazim. Mad lazim harfi kerana huruf kita baca dengan sin. Kita tak baca sa, kita tak baca si, su, ataupun kita tak sukunkan dia. Jadi kita baca hurufnya tu, kita sebut sin. Sepanjang berapa harakat tuan-tuan? 6 harakat. Jadi kita sebut namanya mad lazim harfi mukhaffaf, iaitu yang ringan, yang kita sebut tanpa dengung. Apa dengung tuan-tuan? Contohnya kita baca dengung ni pada bacaan alif lam mim. Alif lam mim ni contohnya kita baca lam itu kita masukkan kan, alif lam mim. Kita masukkan daripada lam kepada mim. Cuba kita baca tuan-tuan, alif lam mim. 1, 2, 3. Alif lam mim. Kenapa
kenapa kita boleh kenal masuk tak masuk tuan-tuan? Kita bezakan dari sudut tulisan huruf. Baik, jadi contohnya kita tulis satu-satu. Alif, huruf fa di hujung tu kita tak masuk dengan bertemu huruf fa dengan lam. Jadi dia baca izhar. Alif, dia tak masuk jadi alif, tak ada. Alif, jelas tak ada dengung, tak ada harokat. Maknanya harakatnya satu lah tuan-tuan. Kemudian lam, ada lam alif mim. Yang tu kita baca panjang tu dua harakat. Bukan dua harakat. Lazim lah 6 harakat. Lam. Jadi mim di situ bertemu dengan huruf mim yang ejaannya mim ya mim. Jadi itu mim bertemu mim jadi idgham. Yang disebut idgham itu ya mad lazim harfi musaqqal. Tapi tak payah pening-pening tuan-tuan. Huruf yasin ini bacaan bagi ya mad asli ataupun mad tabi'i. Kemudian sin yang kita sebut sebagai bacaan lazim, mad yang dibaca 6 harakat. Jenisnya apa? Harfi dan tidak ada dengung. Maknanya mukhaffaf, ringan. Kalimah yang seterusnya wal Qur'anil Hakim. Wal Qur'an seperti biasa tuan-tuan, alif lam qamariyah ataupun idgham secara izhar. Kita masukkan tapi tak ada dengung. Wal Qur'anil Hakim. Huruf ra dengan qaf dibaca baris dhammah qur. Wal Qur'an, huruf ra dibaca tabal. Kita panggil tafkhim. Cuba tuan-tuan, wal Qur'an 1 2 3. Wal Qur'anil Hakim. Kalimah Qur'an kata asalnya apa? Qara'a, kan, membaca. Jadi Qur'an adalah isim yang disebut bukan bahan bacaan lah. Maknanya bila kita buka Quran tu memang kita kena baca. Perintahnya iqra. Jadi Al-Quran, Quran ni bacaan yang banyak, ayat demi ayat, kalimah demi kalimah kita baca. Jadi Al-Quran, huruf qaf isti'la, ra dibaca dengan tebal. Itu kita sukunkan sebelumnya huruf isti'la, dan juga dia berbaris dhammah. Kemudian hamzah dibaca 2 harakat. Kalau kita baca panjang boleh tuan-tuan. Wal Qur'an. Dalam bacaan kita tariqat Syatibi, kita baca Hasan Asim 2 harakat. Mat asli. Tapi kebanyakan imam dia baca, mereka tidak membaca panjang pada mat asli. Ada beberapa sebahagian. Jadi kita baca 2 harakat. Anil. Hamzah dibaca 2 harakat. Atas sedikit ada huruf mad selepas ni, alif atau waw atau ya. Kemudian nil hakim. Itu kan ada satu lagi, asma Allah al-hakim. Baik, jadi kita baca mad arid disukun 2 4 atau 6 harakat. Yang ketiga yang akhir, innaka laminal mursalin. Dengung pada nun syaddah. Kita panggil nun musyaddadah, nun tasydid. Tuan-tuan kita bacakan in 1 2 3. Innaka laminal mursalin. Sama juga huruf ra pada kalimah mursalin dibaca tebal. Dibaca dengan tebal. Cuma jangan ada lantunan lah. Contohnya mursali. Mura tu tak mau. Mursali. Kita getarkan pada makhraj ra tebal secara tafkhim, mursali. Cuma jangan ada berhenti itulah. Itu contoh je. Innaka laminal mursalin. Huruf sin baca nipis dengan fathah.
terbuka. Jadi 3 ayat ini insya-Allah kita mula pada sesi yang akan datang, iaitu kita tadabbur pada tajwid dan renungan sedikit berkaitan dengan penghayatan dalam kehidupan kita berkaitan dengan surah Yasin. Insya-Allah semoga ada manfaat pada malam ini untuk saya dan pendengar tuan-tuan. Semoga kita terus istiqamah dengan membaca Al-Quran supaya kita sentiasa bertambah ilmu, amal kita sentiasa berkualiti, meningkat pada supaya bertakwa kita kepada Allah SWT itu dibuktikan dengan keimanan yang berterusanlah. Maknanya kita semakin lama semakin tunduk, semakin menjadi hamba yang ikhlas bertakwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi insya-Allah kita tangguhkan dahulu. Qul qawli hadza wa nastaghfirullahal azim li wa lakum. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus salihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. اللهم ارحمنا بالقرآن واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة. اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.